Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita continue daripada yang itu Kita tangguh sekejap hari itu. Alright, so ini adalah kita punya rumah yang telah pun kita siapkan sebelum ni. Dan banyak lagi yang perlu dilengkapkan. Antaranya tingkap pintu, finishes lantai, mungkin nak masukkan furniture untuk rendering kan. Dan kita juga nak buat dia punya layout dalam ni masih lagi belum selesai sepenuhnya sebenarnya. Okey, bila saya tengok ni dekat 02 ground floor, idea dia sebenarnya ruang atas ni sebenarnya ada yard sikit untuk sidai baju, dan selebihnya adalah dapur, kitchen. Ruang yang sebesar ini sebenarnya plan dia untuk macam dining area beserta dengan mungkin orang kata mini living untuk kalau macam orang datang dia nak bersembang dekat dengan dapur kan, macam tu lah. Untuk tengok TV kat sini. Okay, ni kalau tetamu untuk living room yang sebenarnya kat area sini. Dia macam orang kata mungkin ada satu yang kecil sini, satu yang besar sini mungkin. Okay, kemudian ini bilik gas room dia. Gas dia sebenarnya agak besar sini, yang kita terlupa nak letakkan bilik maid kalau kata ada bilik maid ataupun second gas room ataupun bilik maid kita nak try buat kat sini. Saya try tambah kat sini wall sebelah dua tengah-tengah ni. Anggaran 24 daripada atas. Okay, wall 150. Okay, toilet ni ini kena buat pengubahsaian sikit lah kan. So, bila dah macam tu, jadi saya letakkan lagi wall kat sini. Wall ni tutup. Okay, dia pastikan dia mula dekat ground floor dan dia habis dekat 03. Dia mula dekat base constraint dia 02, top constraint dia 03. Okay, alright. So kita nak belah sikit kat sini. Kita nak belah macam ni. Saya ambil jarak pintu 1.5. Okay, good. Okay, anggaran dalam 1.5 meter dari sini. Saya tarik sini. Ni anggaran je, tak apa, tak mesti kena tepat 1.8 ke sini, 2 meter lah, 2 meter selesa sikit. Dan saya tutup sini. Jadi yang ini saya akan buat trim. Saya trim extend multiple. Saya nak trim yang ni sebenarnya. Nak trimkan sini dan sini. Allah, sorry. Saya pakai ni lah, senang. Split element SL. Saya splitkan yang ni dekat sini. Alright. Dan yang ni dekat sini. Okay, yang ni saya delete. Okay, so kalau tak sama ni, kita samakan je lah. Tarik dia sikit. Trim extension element satu. Tak best yang tu. Tak bagus lah. Saya buat macam ni. Saya split kat tengah-tengah ni. Okay, saya gunakan trim extend single element. Saya select yang saya nak kekalkan, yang dua ni. Okay, trim TR. Yang ni dengan yang ni. Okay, yang ini dengan yang ini. Okay, so dia akan trim jadi macam ni. Nanti kita boleh buat pintu kat sini. Okay, so toilet ni toilet luar. Toilet ni untuk bilik yang gas ni. Alright. Okay, then pergi sini pun nak buat juga. Saya pergi dekat first floor. Yang ini saya select. Saya pilih copy, paste dekat align to selected level. Saya paste pada ground floor 02. Saya pergi dekat ground floor. Okay, dah ada ni. Jadi saya cuma nak extend sajalah. Ni boleh tarik saja macam ni pun boleh. Alright. Okay, ni dapur. Ini yard. Nak basuh baju, nak sedia baju kat sini. Detail dia kita buat kemudian pelan-pelan. Okay, jadinya sekarang ni apa nak buat? Kita buat tingkat dan pintu dulu Okay, so tanpa membuang masa, kita akan import tingkat dan pintu dengan sebanyak-banyaknya lah, mengikut kita punya cita rasa yang mana kita nak. Saya pergi dekat insert, saya pergi load family.
Okey, dekat sini awak semua boleh tengok kalau kita tak ada library ni, kita kena cari untuk download library ni. Library ni ada di share dekat website apa Revit punya atau Desk punya ni. Kita boleh cari kalau kita install guna Revit 2016, kita boleh pakai dia punya family RVT 2015. Kalau kalau kita install tu 2016, kita pakai RVT 2016. Kalau kita install RVT 2020, kita boleh pakai RVT 2020 punya. Okay, kat sini saya ambil library. Dia ada generate Malaysia, South Asia dan US Matrix ni. Sebab masa saya install, saya pilih yang ini. Jadi saya boleh pilih mana-mana library yang saya nak ni. Contoh saya ambil Malaysia, kemudian ni saya nak ambil contoh door. Okay, dekat sini ada pelbagai jenis door. Okay, door ni yang biasa. Ada door untuk residential. Maksudnya door ni dia lebih nampak ada estetik sikit lah. Jadinya digalakkan untuk install yang ni. Kita pakai yang ni dulu, template free. Ok, dan juga kita ambil juga window pun sama. Window kat sini ada macam-macam jenis. Better kita pilih dulu, kita tengok dulu yang mana kita nak, kemudian kita akan load dia masuk. Ok, boleh juga kalau nak select sekaligus, tapi dia akan jadi berat lah. Ok, contoh ni saya berkenan dekat yang tertentu ni. Saya selectkan yang saya nak dan saya tekan open. Ni dia akan masuk. Jadi kita kena tunggu sekejap lah dia loading. Right, saya skip part ni. Ok, saya override lah the existing version. Ok. Wah, lambat lagi. Ok, sampai semua dah masuk, kita akan continue buat tingkat dan pintu. Ok, untuk makluman semua, tingkat dan pintu ni saya ajarkan caranya. Dan terpulanglah pada awak semua untuk nak pilih yang mana satu, elemen yang mana satu untuk jadi tingkat dan pintu yang berkenan di hati lah. Ok, saya start dengan bahagian ni dulu, ground floor. Ok, ground floor dia katakan saya nak sini toilet. Jadi saya akan cari tingkap pintu untuk toilet dulu. Architecture, door. Saya cari door yang indoor, door untuk dalam dulu kan, internal punya indoor. Ok, yang basic lah. Saya tengok macam ni dulu lah kan. Ni nampak basic kan. Ok, saya ambil yang ni. Saya letak, tak apa, door dengan window ni kita boleh tukarkan dia pelan-pelan kemudiannya. Cuma nak ajar cara masukkan dulu. Ok, contoh dia saya nak toilet ni, dia macam ni, pintu ni contoh kat sini. Saya letak dulu. Dan kalau kita tengok sini, saya klik kat door ni, dia ada edit type. Ok, kalau saya klik pada edit type, dia ada size kat sini, width dan juga height dia, yang kita boleh adjust dia, dia punya sizing dia ni. Tapi kalau kita tak nak kacau lagi pun tak apa, kita just masukkan dulu. Ok, alright. Ok, jadi saya masukkan satu dan saya boleh adjust dia punya jarak ni. Contoh saya buatkan 100 lah. Dan kita boleh isikan ni. Saya rasa macam awak semua juga boleh buat perlahan-lahan. Masukkan door mengikut keselesaan. Pastikan duduk dekat 02 ground floor. Ok, so kalau saya masukkan lagi door, ini pintu toilet yang sini pula. Pintu toilet yang luar ni mungkin saya nak lawa sikit lah. Nak macam ni kan. Ok, saya buat kat sini. Pintu toilet biasanya menghadap ke dalam kan. Ya tak? Sebab 100. Ok, masuk toilet. Ok, ni pintu ke bilik tidur. Ni kena lawa sikit. Door, pintu bilik tidur yang cantik sikit. Ada tak yang lawa sikit? Macam ni kan. Ni cun. Ok, saya letak sini. Saya tekan space untuk kiri kanan dia. Ok, saya letak kat sini. Ni 100. Ok, sini pun boleh jadi 100. Ok, size ni nampak kecil. Height, edit type 800 ni kecil lah. 800 ni patut jadi 900 lah. 800 contoh 900 lah. Saya sikit. Apply. Okay, nampak dia besar sikit kan. Sebenarnya pintu toilet ni 700 dah cukup lah sebenarnya kan.
Okay, tapi tak apalah, untuk ni pembelajaran je. Kita try macam ni. Okay, ni pun sama. Kita boleh copy juga sebenarnya. Awak boleh gunakan button copy ataupun mirror. Contoh mirror ni, saya ambil titik tengah, mirror draw. Okay, saya ambil titik tengah ni, saya draw macam ni. Dia akan mirror di sini pun boleh. Jadi saya tekan enter. Okay, dia dah copy ke sini. Alright, pergi. Ini pintu toilet, pintu masuk utama. Okay, kita cari lagi door yang besar sikit, yang dua macam ni ke kan. Ini smart sikit. Saya nak yang ni. Ni besar. Oh, ni sliding, sorry. Tak nak. Yang ni lah contoh. Okay, saya letak kat sini. Ini pintu masuk depan toilet, bilik tidur utama, guest room, bilik tidur bibi. Okay, bilik mandi, toilet, luar. Sini okay, ada tak sliding door yang style sikit? Tak apa, kalau tak ada lagi tak ada hal. Kita reserve ni sekejap. Kita buat sini dulu. Sini, okey. Untuk ini saya nak kelainan, di mana saya nak jadikan ni adalah storefront punya dinding. Kita tengok sini. Okay, ni pintu dia. Untuk yang ini dengan yang ini atas ni, saya nak macam storefront punya dinding. Dia akan lebih cantik, ada full height storefront. Kita try tengok. Kita buat dekat ground floor dulu. Okay, yang ini saya tarik je ke sini. Okay, jadi dia jadi kosong. Top front, first floor pun sama. First floor, ni saya gunakan split element. Saya nak split kat tengah-tengah ni. Okay, supaya yang ni jadi satu. Okay, bila saya tengok dekat elevation, dekat 3D macam ni. Yang ni saya tukarkan basic wall generic ni. Saya klik drop down, saya cari storefront. Ok, dia terus automatic tukar jadi storefront. Delete element, yes. Alright. Kemudiannya yang ni saya nak copykan dia ke bawah ni. Jadi caranya saya akan copy, paste, align to selected level, pilih ground floor 02 ni, dia copy ke bawah. Alright. Dia beritahu ada boundary yang berlanggar kat sini kan. Tapi tak apa, tak ada masalah. Yang ni kita boleh adjust dia. Dia punya top constraint ni 03. Kita boleh ambil top offset dia, kita buat negatif 100 contoh. So dia akan turunkan sikit lah daripada ketinggian tu, supaya tak berlanggar dengan atas. Biasanya patutnya dalam design sebetulnya ada beam kat sini kan. So saya tak buat yang tu lagi. Nanti kita tunjukkan. Belakang. Okay, belakang pun sama. Saya pergi pada ground floor. Kemudian ni saya gunakan button ni, fungsi split element. Saya split kat tengah-tengah ni. Ini pun sama, saya nak split dekat tangga ni. Saya tekan split. Split lagi. Saya split dekat tengah ni. Okay, ni atas dia, first floor dia pula saya split juga. Okay, split dekat sini A2 dan split dekat A5 tengah-tengah ni. Okay, saya tukarkan kepada storefront juga. Tukar kepada storefront, delete element. Pergi dekat ground floor pun saya select ni, saya pilih sebagai storefront, saya delete element. Alright. Okay, kita tengok dekat 3D ni macam mana. Okay, select kat mana ni? Ini select dia dekat bawah ni. Ni dia tak patut bermula dekat 01 ground level, dia bermula dekat 02 ground floor. Okay. Nanti berlubang ni macam mana? Nanti kita tampung dia, kita tutup dia dengan beam tu nanti. Okay, kita buatkan tingkatkan pintu lagi. Awak semua boleh ada, orang kata, kebenaran untuk ubah sesuai sendiri. Awak nak macam mana kan.
macam ni dapur ni, saya mungkin tak nak buat pintu sini, saya nak split, saya nak jadikan ni macam laluan terus. Jadi saya boleh split di tengah-tengah ni. Tak payah split lah, split sini, split di tengah ni. Ini saya trim, saya trim yang ni dengan yang ni. Ok, cantik. Ok, ni laluan keluar masuk dapur. Ini dapur dia. Dapur dia pun saya silap tak perlu sampai macam ni, sampai sini. Saya suka macam ni. Ubah sesuai dalaman dibenarkan untuk pengubah sesuaian. Jadi macam siapa-siapa student yang rasa macam nak ubah sesuai sendiri design layout ni, boleh, tak ada masalah. Yang penting ikut kena ada tingkat dan pintu lah kan. Jangan tak buat tingkat dan pintu pula kan. Ok, ni untuk bilik laundry dan juga yard. Saya nak pintu yang jenis macam ni, ada tak? Macam louvers tu ada tak? Tak ada. Ni apa? Garage. Alamak, tak ada pintu macam louvers tu. Saya cari sekejap. Load family. Itu naik ke door. Cari door dan saya cari yang macam louvers tu. Residential. Oh, tak ada. Commercial ada. Commercial. Ni macam pintu jabat. Tak nak. Tak apalah kalau tak ada, kita tak pakai. Kita just gunakan pintu yang standard. Ok, pintu yang macam ni, ni boleh kot. Ok, saya letak sini. Tapi tempat basuh biar 2 pintu. Come on. Ni katakan saya nak sliding lah di sini. Ok, sliding. Buat tengah-tengah sini. Ok. Oh, tak ada di sini. Nak dia sebelah sini. Sini lah. Ok, dia access dari sini. Ini dapur, ini ruang laundry dan tingkap. Ok, so yang ni saya nak kena, kita ambil tingkap tu dapur dulu. Tingkap window. Ok, yang saya load tadi, ini je yang ada dulu. Ok, 2150. Ok, tekan yang ni, saya pasang yang ni nak pasang kat sini ya. 1 300, satu lagi jarak sini. Ok, ni katakan ni nak ambil 100. Ni jarak dari sini pun 100, alright. Kita tengok sikit. Jadi ok, contoh. Dan yang ini pula. Ok, contoh. Sini 900. Ok, 900 dari dalam. Luarnya nampak tinggi sebab dalam ni lantai dia tinggi. Ok, yang ni pula saya nak buat macam ni. Ok, boleh tengok saya nak jadikan dia grill. Jadi saya select yang ni, sekeping dinding ni. Saya tukarkan basic wall generic kepada storefront. Dia jadi storefront. Dan saya selectkan dia punya base dia. Ok, saya tak nak base dia ni, saya delete elemen. Base dia bukan dekat 01, dia duduk dekat 02. Ok, dia jadi macam ni. Dan ini cara nak select dia, ada kena tekan tab. Ok, contoh kalau saya tekan tab, dia akan pergi pada setiap satu item ni. Dan saya nak yang di select semua. Ok, waktu dia select semua, dia beritahu kata wall storefront. Saya klik dan select. Dan kemudiannya saya nak ubah sesuai. Cara dia, saya pergi pada edit type. Ok, edit type ni yang saya ubah adalah dia punya vertical grid dengan horizontal grid ni. Dia tulis layout dia maximum spacing, saya tukarkan kepada
fixed number. Sama dengan ni juga. Fixed number. Untuk vertical grid dan horizontal grid, layout dia adalah fixed number kedua-duanya. Dan kemudian saya tukarkan curtain panel, sistem panel glaze ni kepada empty system panel. Saya tekan apply. Dia jadi berlubang dan dia tak ada tingkap dia cuma lubang dan dia cuma ada frame ni saja. Macam orang pakai grill kan. Saya select dia. Dekat sini ada vertical number untuk grid dan juga horizontal. Saya tambah ni naik atas. Tambah dia, contoh saya buat ni 11. Tambah sikit lagi 12. Dia punya horizontal pun sama. Saya nak jadikan dia lebih kurang banyak 9. Jadi orang tak boleh masuk mencuri lah. So udara tu akan boleh masuk dan mengeringkan baju. Kat dalam ni boleh letakkan dia punya mesin basuh dan sebagainya. Tapi orang tak boleh masuk mencuri. Dia grill kan. Itu idea lah kawan-kawan. Alright, so kita boleh lengkapkan yang atas pula jadi awak semua juga boleh melengkapkan sikit sampai siap. Saya akan lajukan bahagian ni supaya tak buang masa. Right. Okey, ni saya silap tadi ni sepatutnya dia jangan gunakan sistem yang sama nanti berubah habis kacau. Saya tersilap tadi. Jadi saya kena duplicate dia tadi. Saya buat create yang baru. Ini untuk yang standard depan ni. Ini yang lain. So yang ni saya nak dia sama dengan yang ini. Jadi saya pakaikan storefront yang tu, yang standard punya. Okey. Kalau kata dia terlalu tinggi ni, boleh adjust dia. Top offset ni negatif 100. Alright. Okay, ni saya boleh alignkan dia dengan cara saya select center to center to center. Dia ada EQ, equal. Alright. Okay, dia pun element yang menarik untuk kita try. Contoh dia saya buat kat sini toilet ni. Dia punya window. Saya ambil window, bukan window lah, apa tu, dia punya top hang lah kononnya. Saya ambil yang ni, saya letak dekat sini. Saya buat contoh ni 3, 1,
2, 3. Tapi saya nak alignkan dia. Cara dia, saya buat DI, itu dimension. Saya select daripada center to center, to center, center dan center. Saya paste. Dia keluar EQ, saya klik pada EQ, dia akan equalkan. Okay, alright. Okay, kalau tengok macam ni, macam dah almost okay dah ni. Sini memang tak nak buat tingkap, sini memang tak nak buat tingkap. Nak bagi dia free je. Okay, top, ground floor, toilet dia, okay. Oh, kat sini ada isu lah. Toilet ni tak ada ventilation, dia tak ada pengudaraan. So, toilet yang ni tak bagus lah sebenarnya. Dia tutup, kena pakai exhaust fan. Macam kat hotel. Okay, ni tadi window. Okay, saya tak payah buat. Kita pergi pada first floor, select tiga-tiga ni, copy, paste, align to set the level, tingkat bawah. Okay, tengok 3D. Okay, so dah siap kita punya ni. Mana dia rendah kan, kena buat tinggi lah. So pergi pada seal height, tukarkan kepada yang lebih tinggi, 1500 tu kan. Contoh kan, mungkin lebih lagi, 1800. Okay, right. Sini tak ada tingkap, sini tak ada tingkap, sini tak ada tingkap, tak boleh, kena buat tingkap. Yang bawah ni saya nak tukarkan kepada storefront, element, tukarkan ground floor kepada first floor, ground level kepada ground floor. Oh, terbuka lah. Tak cun. Tak nak. Atas ni saja. Over sangat, banyak sangat bunyi tingkap, tak cun. Okay, yang ni je. Right, pergi pada first floor. Saya nak yang tingkat atas ni macam ni, SL slice. Yang ni je saya nak tukar kepada storefront 2. Okay, tengok. Alright, macam ni lah lebih kurangnya cantik ni. Nice. Okay, so dah siap. Masukkan tingkap dan pintu bagi model yang ini. Okay, tengok pada elevation. Nampak kemas tak? Okay, kita dah nampak elevation ni. Shaded. Alright. Kita boleh kemaskan ni, naikkan ke atas. Dan ini select, kita tarik ke kanan. Okay, kita kemaskan dia. South sama juga, kita tukarkan, tengok shaded. Alright, best. Okay, so kita boleh consider ni, kita buat yang ni dulu. Masukkan tingkap dan pintu. Dan juga kita ada sedikit pembetulan dari segi arrangement interior dia punya orang kata susunan dalaman dia. Dan selepas ni kita akan buat dia punya detailing lagi, iaitu kita akan try detailkan bahagian ceiling dan masukkan lighting dia, dan kita akan buatkan apron. Dan kita juga akan buatkan pembahagian ruang, nama dia, renamekan ruang. Kita akan buatkan detail untuk bumbung dia sikit. Okay, sebab roof dia sangat simple, dia roof, tapi kita nak kena buat dia punya rafter sikit. Lepas tu kita akan masukkan elemen tertentu, iaitu kita nak masukkan material. Kita nak render, kita kena masuk material. So material tak ada lagi ni, kita masukkan material dekat kat dinding dia, cat ke apa sebagainya. Dan last sekali kita akan masukkan furniture. Baru kita akan buatkan dia punya side luar dia ni, iaitu kita nak letakkan tanah, pokok, kenderaan, kereta dan sebagainya. Dan kita akan
buat rendering pakai Revit ni dulu untuk gambar dia, dan kemudian ni baru kita akan bawa export dia pergi ke Enscape ataupun Lumion, dan kita akan buat rendering dalam tu pula untuk animation dan juga 3D render yang image biasa. Okay, bye. Bagi